Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar jemaah sekalian? Sangat kita rindui para jemaah daripada Masjid Darul Makmur. Kita selalu berjumpa pada minggu ketiga pada setiap hari Ahad. Minggu ketiga, alhamdulillah, walaupun kita berjauhan, alhamdulillah ada teknologi yang dapat mendekatkan kita masing-masing. Kemudian kita dapat juga meneruskan pengajian kita, insya-Allah. Kita masih lagi alhamdulillah dalam pengajian kitab kita Ihya Ulumuddin, iaitu bahaya lidah. Jadi nanti saya akan kupas sedikitlah berkenaan tajuk kita pada hari ini dan juga tajuk pada bulan yang lalu, yang apabila ada sedikit kesilapan teknologi kesilapan teknikal kata orang, berkenaan dengan tajuk yang ke-9 sebenarnya, iaitu bahaya nyanyian dan juga ataupun syair. Bahaya nyanyian dan syair, iaitu bahaya ke-9. Nanti saya akan sentuh juga perkara tu. Cuma hari ini kita pergi kepada bahaya ke-10 kita, iaitu senda gurau. Jadi di sini nak sebutkan kita dah ke tahap yang ke-10 lah ni, bahaya lidah yang sudah kita kaji selama ni. Jadi hari ini selalunya lah dalam majlis-majlis ilmu kita nak juga senda gurau kan. Jadi macam mana kita nak taruh limit kepada senda gurau kita. Boleh tak senda gurau? Kalau tak ada senda gurau nanti kata semua orang nak tidur misalnya. Jadi boleh tak senda gurau? Nabi ada tak melakukan senda gurau dalam kehidupan? Jadi kita pun apa pun Nabi ada lakukan, tapi kita nak kena berhati-hati. Kerana Nabi tu dia tahu mana yang boleh dilakukan, limitnya macam mana. Jadi kita sebagai umatnya, kita kena lagi lebih berhati-hati. Jadi di sini sebut bahaya ke-10 iaitu senda gurau. Dengan topik hari ini senda gurau pagi-pagi ni kan, mudah-mudahan buka mata kita dan semangat kita nak tahu. Dalam bab ni banyak diterangkan. Nabi ada buat senda gurau, tapi kita akan diterangkan juga dengan cerita-cerita berkenaan dengan apa yang Nabi bergurau lah semasa hidupnya. Nanti kita akan tengok sangat-sangat misalnya gembira lah dengar cara gurauan Nabi tu yang bersikap benar. Jadi tak macam kita lah kita banyak gurau kan, tepuk tambah, sampai kadang-kadang ada orang berkecil hati dengan gurauan kita. Nanti kita lihat bagaimana orang Arab ni saling bergurau dengan satu sama lain. Dan bila saya baca dalam bab ni, saya tersenyum macam tadi pergi jalan sana sini dalam rumah ni, tersenyum simpul berkenaan dengan senda gurau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini sebutkan bahaya ke-10 senda gurau itu tercela dan terlarang sebenarnya asalnya. Asalnya senda gurau itu tercela dan terlarang, kecuali sekadar sedikit yang dapat dikecualikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tumari akhaka wa la tumazihhu. Iaitu artinya jangan engkau berbantahan dan bergurau dengan saudaramu. Kita banyak-banyak berbantah ataupun berbanyak-banyak bergurau dengan saudara kita ataupun kawan, sahabat, adik-beradik, ibu bapa kita terlalu banyak sangat, boleh mendatangkan sifat yang lain. Kadang-kadang orang kecil hati, orang tak faham. Kadang-kadang kita gurau pun dalam keadaan orang tu pun tidak bersedia dengan gurauan kita. Jangan berlebihan. So asalnya adalah Nabi bilang jangan berbantah-bantah dan bergurau dengan saudaramu. Jikalau anda berkata bahawa berbantah-bantahan itu menyakitkan kerana padanya pembohongan kepada saudara dan teman ataupun pembodohan kepadanya, kadang-kadang orang bodoh-bodoh, ataupun kadang-kadang orang reka-reka kan, pasal nak kasih orang ketawa, nak bergurau senda, ataupun kadang-kadang terjadinya pembodohan kepada pada seseorang, terbodoh-bodohkan dia. Nanti kita cakap itu pun tak tahu, itu gurau je lah, bukan yang betul, kan? Jadi senda gurau yang disebut kat sini adalah
Sedang senda gurau adalah perbaik-baikan. Maknanya sedangkan kita nak buat senda gurau tu macam kita nak happy-happy, suka-suka, nak baik-baik sebenarnya. Tapi dia end up kepada yang tak baik. Nah, itu yang selalu kita hadapi, kan? Jadi padanya kelapangan dada dan kebaikan hati, nak kena berlapang dada lah. Dan kebaikan hati, kalau orang ada kebaikan hati, dia tak akan kecil hati. Kalau orang yang selalu berlapang dada, dia tak akan dah rasa kecil hati juga. Maknanya asal hati tu kecil-kecil, tak pernah besar hati. Maka mengapa dilarang? Di sini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahaya ke-10 disebutkan, kalaulah itu semua kita lakukan untuk nak baik-baik, nak gurau-gurau suka-suka, untuk lapang dada dan kebaikan hati, kenapa dah nak dilarang pula? Macam itu kan. Jadi semuanya dapat dengar insya-Allah kita nak kena pastikan now and then semua dapat menghayatinya, mendengarnya boleh alhamdulillah kita kita tengok juga dalam FB masjid Darul Makmur, mudah-mudahan kita kalau ada soalan ke apa kita dapatlah menjawabnya insya-Allah. Mari kita lihat ada tak live Darul Makmur, Masjid Darul Makmur, tengok ada tak. InsyaAllah mudah-mudahan kita berjayalah hari ni. Jadi kita tengok, saya pun tengah tengok diri saya. Alhamdulillah dapat dengar. Kalau bila di tengah-tengah tak dapat dengar, harap beritahulah ni teknologi ni tak sama dengan fizikal kita Okey, jelas. Alhamdulillah Wati, terima kasih Hajar Taharan, terima kasih Tumina, Puan Tumina, Suhaida, Pak Iza, Pak Man. Pak Man ni peminat saya juga ni. Jaliha, kemudian Zaliha, Atikah, Wati dan sebagainya. Terima kasih. Suara jelas tapi kurang kuat. Yalah pagi kan. InsyaAllah nanti saya kuatkan. Dia belum warm up lah. Nampaknya okey tak ni? Jelas. Suhaida. Nak jelas lagi. Nak kuat. Okey, jelas. Alhamdulillah. Jadi pagi hari yang ceria ni kita nak tahulah mana garis panduan kita nak senda gurau ni, garis panduan ni yang mana? Macam mana? Nanti kita tengok, kita boleh besarkan lagi. Sudah besar suaranya. Okey. Jadi di sini disebut ketahuilah bahawa yang dilarang itu kalau yang dilarang tu berlebih-lebihan ataupun berkekalan bergurau. Asyik gurau aja. Ada tak jumpa orang macam tu? Kuat guraunya. Ada. Sampaikan kadang-kadang kita tak tahu dia cakap betul ke dia cakap gurau. Kita naik bingung pula. Ni betul ke tak? Nanti kita aminkan jadi lain pula. Jadi kena bahaya. Kalau orang tu sentiasa apa yang kita cakap dia gurau. Dia gurau lagi. Jadi tak tahu kenapa. Mungkin begini macam gitu ke? Ataupun perlu dikaji lagi. Orang yang selalu macam gini sebenarnya apa? Dia tu sebenarnya kurang kasih sayang ke? Jadi dia nak gurau semua. Jadi sama juga dengan bahaya ke-9 pada bulan lalu saya terangkan, iaitu bahaya lidah yang ke-9 adalah nyanyian dan juga sajak ataupun syair. Boleh tak kita misalnya sebaiknya maknanya kalau kerana suara wanita itu adalah aurat kan. Jadi bukan bermakna orang lelaki je boleh nak nyanyi lagu rock ke lagu apa pun boleh. Dia ada batasan-batasan. Misalnya nyanyian yang membawa kepada kebaikan seperti yang kita sebut alternatif iaitu yang berunsur kebaikan yang mempunyai ciri-ciri tidak membawa kepada misalnya nafsu dan syahwat. Bila kita dengar tidaklah kita menangis. Itu bahaya tu. Bila kita dengar kita menangis, kita teringat pula sejarah yang lalu, sejarah silam. Dan juga Nabi pun pernah juga mendengar syair-syair yang dibawa oleh orang-orang sekeliling yang hidup dalam kehidupan Nabi SAW. Macam satu cerita yang dibawa di sini dibawakan pada suatu hari waktu Nabi nak bagi harta rampasan perang, pada suatu hari Nabi ada bagi kepada dua orang iaitu
diberikan kepada Abbas bin Maldas 4 ekor unta betina. Abbas bin Maldas ni menolak, lalu mengadu dalam syair dia. Nabi ada kasih 2 orang lagi sahabat, iaitu Badar dan Habis. Tapi Nabi kasih Abbas ni bin Maldas 4 ekor unta betina. Jadi dia pun rasa macam kenapa dia beza yang 2 tu dapat lebih, kenapa pula dia dapat kurang. Jadi dia dapat 4 ekor unta betina. Jadi dia pun cakap dalam syair dia, tidaklah si Badar dan Habis, maknanya 2 orang tu yang Nabi kasih lebih tinggi daripada Mardas dalam masyarakat. Maknanya kita kan sama, kenapa beza-beza Tidaklah aku manusia yang kurang dari keduanya. Kenapa ni kurang? Aku ni pangkat rendah ke? Jadi dapat 4 ekor unta betina saja. Jadi tidaklah aku manusia kurang dari keduanya. Apa yang engkau rendahkan pada hari ini tidak akan terangkat lagi. Maknanya Nabi kalau dah kasih dia 4 ekor unta ni macam mana? Maknanya kedudukan dia rendah lah sikit pembahagian harta rampasan ni orang. Jadi lalu Nabi bersabda, Nabi bila dengar syair dia ni, Nabi pun cakap dengan Abu Bakar As-Siddiq ni, iaitu potonglah dari perintahku akan lidahnya. Maknanya kerana percakapan dia tu, maka apa yang sudah Nabi bagikan cancel. Jadi pergilah Abu Bakar As-Siddiq dengan Abbas bin Maldas dan diberikannya kepada Abbas 100 ekor unta sebagaimana yang diberikan kepada Badar dan juga Habis. Kemudian Abbas itu kembali dan dia termasuk manusia yang paling disukai. Dia sukalah dapat sama. Lalu Rasulullah SAW bertanya, adakah engkau menyusun lagi syair terhadapku? Maknanya engkau nak tambah lagi syair ke tentang aku ni? Lalu Abbas bin Maldas meminta maaf kepada Rasulullah SAW dan berkata, demi ayah dan ibuku, sesungguhnya aku memperolehi syair itu berjalan pada lidahku seperti berjalannya semut. Kemudian ia menggigit aku seperti menggigitnya semut. Maka aku tiada dapat jalan lain melainkan bersyair lah maksud dia. Maknanya macam kita lah nak cakap macam dekat depan mulut kita ni. Kalau tak cakap macam satu hari tak boleh tidur. Burn question misalnya macam tu. Jadi dia pun buat dalam bentuk syair. Maka Nabi pun tersenyum seraya berkata, orang Arab itu tiada akan meninggalkan syair sehingga unta meninggalkan suaranya yang berdenting. Maknanya selagi unta memang begitu, selagi mana hidupan kita berjalan ni, orang-orang Arab selalu suka bersyair. Macam itu. Masuk orang-orang Melayu jugalah dengan pantun, selokanya, begitu. Bukan tak boleh, tapi kena ada batasan. Ada syarat-syarat dan peraturan yang perlu kita ikut. Begitu juga nyanyian. Nyanyian sudah diterangkan dalam bab lagi satu dalam satu kitab yang mempunyai banyak perinciannya yang kita tidak akan masuk dalam bab itulah kerana kita membicarakan sedikit tentang bahaya-bahaya ni secara itu apa yang sudah diterangkan dalam bab ini. Ada bab nyanyian sudah disentuh dalam bab yang sebelumnya. Jadi di sini disentuh tentang bahaya syair lah yang berlebih-lebihan. Jangan cakap sikit-sikit kuah syair. Sikit kuah syair. Karena kadang-kadang syair dan pantun apa semua tu kadang-kadang mempunyai bahasa tersirat dan tersurat. Kita nak kena terangkan. Kita kadang-kadang orang tak faham, kita nak kena terangkan. Sikit sebanyak kita selitkan sebagai misalnya pelengkap ataupun pecantik bahasa bicara, tak apalah. Jangan asyik pula begitu. Sama juga dengan senda gurau ni. Jangan pula asyik-asyik senda bergurau. Asyik-asyik bergurau. Sampai orang cakap, saya ni tak tahulah awak ni betul ke tidak cakap. Kadang-kadang kita jumpa orang yang suka bergurau ni, kadang-kadang dia boleh cakap semua kita ignore kan. Kemudian satu masa dia cakap dengan kita, kemarin kan dah cakap. Kan kita bilang, manalah saya tahu, saya ingat tu bergurau je. Jadi hati-hati bila kita bergurau. Kadang-kadang orang rasa kecewa, rasa kenapa dia buat aku macam ini? Kenapa dia cakap dengan aku macam ini? Apa maksud dia? Kan kita baik sebenarnya, kenapa lah cakap seperti ini? Jadi orang kadang-kadang bergurau keterlaluan, takut pintu langit terbuka, terkabul permintaan yang dia cakap tu. Takut kita pun aminkan, terkabul betul-betul. Bahaya tu, jangan sembarang-sembarangan bergurau-gurauan. Pernah satu masa saya dengar
ada seorang selebriti lah dia pun dah berhijrah. Kemudian dia bilang dulu suka main cerita-cerita kahwin cerai, kahwin cerai, kahwin cerai. In reality pun jadi begitu, dia bilang asyik kahwin cerai, kahwin cerai, kahwin cerai, dia bilang. Jadi dia nak sampaikan kepada kita gurau-gurau pun dari segi main drama dan sebagainya kena berhati-hati juga. Kadang dia terjadi betul-betul. Sedangkan sepatutnya lah bila kita main drama tu kita nampak kan kita yang memainkan peranan tersebut, sepatutnya kita lebih berhati-hatilah masa kita dah melalui ini walaupun secara main-main kan, maknanya main filem dan sebagainya. Tapi kadang-kadang manusia tu kalau mudah lah semua benda tu boleh dia dapat secara mudah untuk dia nak absorb, untuk dia nak belajar daripada kesilapan, mudahlah dalam hidup. Kalau semua dia nampak dia boleh belajar, semua dia nampak dia boleh elakkan. Kadang-kadang kita dah nampak banyak perceraian pun, kadang-kadang ibu bapa pun nampak melalui proses yang sama, anak pun ikut. Bukan dia nak ikut sebenarnya, bukan nak ikut, tapi itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kelebihan pada setengah, tidak pada setengah yang lain. Beri hikmah kepada yang ini untuk membantu yang kurang, beri kebijaksanaan untuk ini berbicara untuk membantu bagi mereka yang dalam keadaan memerlukan tunjuk ajar dan bantuan. Okey, kita sambung lagi. Di sini disebutkan jadi kalau sedar gurau ni kita buat untuk tujuan yang baik, merapatkan hubungan gurau-gurau saja, tapi kenapa dicela? Jadi dia cakap di sini disebutkan dilarang itu berlebih-lebihan dan berkekalan bergurau, sentiasa bergurau, ataupun pekerjaannya jadi misalnya kasi orang ketawa je kerja je. Tu kena hati-hati, jangan jadikan dia sebagai profesi. Dan bermain itu dibolehkan, akan tetapi rajin bermain itu tercela. Tu dia punya keyword. Bergurau itu boleh tapi jangan berlebih-lebihan dan jangan berkekalan bergurau. Bermain-main itu, main gurau dibolehkan, akan tetapi rajin bermain itu tercela. Jangan asyik bermain, maknanya tak apa tu, orang kata apa dia tu tidak serius lah. Apa-apa semua tak serius. Susah kita. Macam itu. Jadi pasangan dia pun susah. Adapun berlebihan pada bergurau, maka akan mempusakai banyak tertawa. Dan banyak tertawa itu mematikan hati dan mewarisi kebencian pada setengah keadaan. Nanti dah mati hati, dia nampak apa semua, dia tak settle lagi. Ada je masalah. Kita tak nak begitu. Kalau mati hati ni, hati tak hidup lah. Dan menjatuhkan kehebatan diri dan kemuliaan. Orang tak rasa dia hebat dan tak rasa dia mulia pun. Pasal apa? Tidak fokus, tidak serius. Semua nak main-main. Dan apa yang terlepas dari hal-hal tersebut maka tidak tercela. Sebagaimana dirawikan dari Nabi SAW, beliau bersabda, maknanya apa yang selain daripada yang kita sebutkan, tak berlebihan, tidak selalu bergurau, tidak selalu main-main, maka dibolehkan. Iaitu Nabi pun sebut, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Sesungguhnya aku tu bersenda gurau dan aku tiada mengatakan selain yang benar. Nabi cakap yang benar, nanti kita akan lihat macam mana gurauan Nabi tu yang kita katakan benar. Sungguh tersenyum kita bila melihat Nabi pun cara gurau dengan sahabat-sahabatnya dan orang-orang sekelilingnya, orang-orang Arabnya bila dia bergurau. Jadi kita tengok. So far okey semua? Boleh dengar semua? Okey. Boleh kuatkan suara lagi? Okey. Tak dengar lagi Okey. Okey. Jadi dekat sini disebutkan yang tadi kita sebut sesungguhnya aku, kata Nabi, bersenda gurau, tapi dia tidak mengatakan melainkan yang benar saja. Hanya orang yang seperti Nabi SAW sanggup bergurau dan tidak berkata selain yang benar. Okey, boleh tak? Jadi dengar. Okey. Saya ni pagi kan, suara pagi ni agaknya lah saya tak dengar je. Okey, boleh? Okey, faham dah. Okey, kita dekatkan sikit lah agaknya. Jadi di sini disebutkan, di sini disebut hanya Nabi SAW yang boleh maknanya berlaku pertengahan, tak boleh berlebihan. Yang sanggup bergurau dan tidak berkata selain yang benar.
Selain daripada Nabi, selalulah akan masuk benda-benda yang tidak sepatutnya. Adapun yang lainnya, apabila membuka pintu bergurau, nescaya adalah maksudnya mentertawakan orang. Bagaimanapun adanya. Maknanya selalu kita nak bergurau tu pasal kita nak tengok orang respon nak ketawa. Kalau tak ketawa macam mana? Buat apa aku bergurau? Kadang-kadang orang tak faham gurauan kita dan kita akan ulang berkali-kali sampai bila dah berulang berkali-kali dah tak ada gurauan lagi. Macam tu kan? Jadi di sini sebutkan Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang berkata-kata dengan suatu perkataan untuk mentertawakan teman-teman duduknya akan jatuh dalam api neraka lebih jauh dari bintang Suraya. Jadi dia cakap kita kerjanya kita boleh duduk dengan kawan kita je, kita nak buat ketawa-ketawa, asyik ketawa je. Tak ada intipati ataupun nasihat yang berguna untuk kita share sama-sama dan bermanfaat. Kita tak mahulah begitu kita nak biar kumpulan kita, satuan kita sama-sama dengan kita memberi manfaat satu sama lain. Jadi dia sebut sini lagi, kita nak kaji apa yang Nabi sebut Nabi bergurau macam mana. Jadi Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa banyak tertawanya, nescaya kurang haibahnya, iaitu kurang disegani. Barang siapa bergurau, nescaya ia dianggap ringan. Macam suka gurau-gurau, dia ni cakap tak betul lah, selalu dia gurau je, jangan ambil hati. Akan diambil ringan. Barang siapa memperbanyakkan sesuatu, nescaya menjadi terkenal dengan sesuatu itu. Maknanya kalau kita selalu buat benda yang begitu, kita akan terkenal lah. Seperti orang tahu, dia ni memang kuat bergurau, dia ni memang kuat misal auta banyak, bohong banyak, jangan ambil kisah lah. Dia ni memang banyak orang kata ceritanya semua tak betul. Kita akan terkenal dengan sifat yang demikian. Okay? Kemudian di sini barang siapa banyak perkataannya, nescaya banyak jatuhnya ke dalam kebohongan. Terlalu banyak sangat sampai kita kena reka-reka suka kan. Okay? Barang siapa banyak jatuhnya, nescaya kurang malunya. Masuk banyak kepada kebohongan, kurang malunya. So far okey tak semua Dapat dengar okey. Terima kasih semua. Okay. Now and then beritahu kalau tak dengar, insya-Allah. Kita ni pada pagi hari semua dekat dalam, anak-anak tidur, semua tidur masuk balik. Jadi kadang-kadang suara tu tak boleh kuat sangat okey, tak apa, kita cuba dari upaya. Okey, kemudian dekat sini sebutkan lagi barang siapa kurang malunya, dah banyak sangat bohong, dah sampai kurang malu, dan kadang-kadang bila dah banyak bohong, banyak lupa. Memanglah orang banyak bohong, banyak lupanya. Pasal apa? Tak real, selalu dah lupa. Kemudian saya kurang waraknya. Dia sampai tak takut. Warak ni maknanya dia jaga diri dia supaya tak termasuk pada benda yang haram. Itu orang warak. Dan barang siapa yang kurang waraknya, saya mati hatinya. Kerana dah banyak akan buat benda-benda yang dilarang. Dan kerana tertawa itu menunjukkan kepada kelalaian dari akhirat. Lalai. Banyak sangat ketawa jadi lalai pasal dah banyak bohong. Dan Nabi SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu labakaitum katsiran wala dhahaktum qalila." Iaitu jikalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan menangis banyak dan kamu akan tertawa sedikit. Nabi tu pasal dia tak ketawa terbahak macam kita, dia paling tidak nampak gerahamnya. Nampak gerahamnya gitu. Itu namanya yang paling tu ketawa dia lah. Maknanya paling dia suka sekali Saya senyum, okey. Kalau ketawa nampak gerahamnya, itu maknanya kelakar rabak lah pada kita yang kita sebut ni tetap maintain penjagaan ni Kemudian disebutkan lagi, Yusuf bin Asbat berkata, Al-Hasan Al-Basri menetapkan selama 30 tahun tidak tertawa. Ini Imam Hasan Al-Basri. Kemudian ada orang mengatakan bahawa Atta As-Salmi menetapkan selama 40 tahun tidak tertawa. Jadi disebabkan itu sebentar. Jadi di sini disebutkan bahawa ada sahabat-sahabat maaf ni anak-anak
sibuk keluar, mengganggu kita pula. Jadi ada setengah sahabat yang tidak ketawa selama 30 tahun. Ada juga iaitu Atta As-Salmi menetap selama 40 tahun tidak tertawa. Wahid Al-War melihat satu kaum tertawa pada hari raya Idul Fitri. Sedang hari raya Idul Fitri orang gembira dan suka kan. Lalu beliau berkata, jikalau mereka telah diampuni dosanya, maka tidaklah ini perbuatan orang-orang yang bersyukur. Maknanya kalau orang bersyukur diampunkan dosa, pasal dia rasa macam lepas Ramadan ni dalam menyambut Idul Fitri satu kemenangan kan. Maknanya tak selayaknya orang yang mendapat kemenangan tu atas dasar bersyukur kerana diberi kemenangan bertindak seperti ketawa seperti itu. Dan dia bilang jikalau mereka tidak diampuni, maka kalaulah dirasa dia masih ada banyak dosa, maka tidaklah ini perbuatan orang-orang yang takut. Maknanya orang-orang takut ni dia tak pantas lah untuk ketawa. Pasal dia kena perbaiki lagi, perbanyakkan lagi. Jadi ini sahabat-sahabat dah yang sampaikan tidak ketawa selama berpuluh-puluh tahun. Jadi Nabi ada ketawa tak? Kita ikut Nabi SAW. Sahabat ni kadang-kadang dia berhati-hati sangat pasal dia tahu dia tak macam Nabi. Jadi dia lebih banyak berhati-hati, takut. Maka dia kadang-kadang kita lihat ada 3 orang datang kan jumpa Nabi. Dia bilang Nabi tak sama macam mereka. Mereka ni tak nak berkahwin. Ada yang tak nak buka puasa, nak puasa saja. Tak nak tidur, nak ibadah saja. Saya Nabi bilang aku tetap puasa dan buka, tetap berkahwin, tetap memberi anggota badan kita hak-haknya. Macam itu. Jadi kita dalam hidup mesti nak kena pertengahan, tak boleh berlebihan. Jadi kita tengok macam mana Nabi tu ada ketawa ke tidak. Macam tu Jadi kita lihat lagi satu. Ibn Abbas berkata barang siapa berdosa dengan satu dosa dan ia tertawa, nescaya ia masuk neraka dan ia menangis. Muhammad bin Wasi berkata apabila engkau melihat seorang dalam syurga menangis, adakah engkau tidak heran dari tangisannya itu? Maksudnya orang yang masuk syurga nangis, heran tak tengok? Dan kalau dia jawab ya, maka Muhammad bin Wasi menyambung orang yang tertawa di dunia dan dia tidak tahu kepada apa yang ia akan terjadi. Maknanya belakang hari jadi apa tak tahu, adalah orang yang paling dihairankan dari yang tadi. Orang yang masuk syurga menangis, dia bilang kalau lah orang masuk syurga kau nampak dia nangis, sedangkan orang yang masuk syurga tak nangis lah. Tapi kalau terbalik, dan kalau nampak dia nangis kat dalam syurga, hairan tak? Hairan. Macam gitu juga orang yang kalau kat dalam dunia ni dia tak tahu belakang hari apa jadi, sepatutnya dia dengan lebih banyak beribadah dan berhati-hati. Ni happy saja. Jadi kita patut hairan tengok dia. Kalau misalnya happy tu maksud dia orang sibuk melakukan ibadah, bangun malam, bantu orang, sedekah dan sebagainya, dia relax aja. Azan pun berkumandang, relax aja, tak ada rasa pun nak pergi. Jadi kita kena hairan dengan orang tersebut. Tapi setelah kita dah tegangkan pada dia, kita nak harapkanlah bahawa adalah sikit-sikit kemasukan iman dalam diri dia. Kita tak nak buruk sangka selama-lamanya, kita nak kena banyak bantu orang lah. Kita kena banyak bantu orang untuk nampak kenikmatan Allah tu besar daripada segala cabaran dan cubaan dalam hidup. Begitu. Jadi di sini disebutkan lagi maka dekat sini disebutkan maka inilah bahaya tertawa, dia kata. Orang yang tercela pada tertawanya ialah orang yang menghabiskan waktunya buat tertawa. Dan yang terpuji pada tertawa ialah tersenyum. Senyum aja. Kalau yang menggelikan hati kita tersenyum, jangan ketawa terbahak-bahak. Yang terbuka giginya pada tertawa dan tiada terdengar suaranya. Gigi terbuka. Tapi suara tak keluar. Macam itu yang terbaik, yang itu yang diamalkan oleh Nabi, bukan tak ada. Jadi kita tengok lagi. Begitulah ketawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternampak gigi, tak ada suara keluar. Ataupun dia tersenyum je. Tersenyum tak sampai tahap misalnya maknanya yang mencuit hati dia lah terlalu sangat. Kalau mencuit hati dia terlalu sangat sampai nampak geraham gigi dia tapi tak keluar suara. Kemudian disebutkan lagi Al-Qasim bekas budak Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, seorang Arab Badui datang menghadap Nabi SAW dengan mengendai kudanya yang panjang kakinya dan sukar dikendalikan.
Lalu ia memberi salam. Dia ada nampak seorang ni, dia bawa, dia kendai dia punya kuda dia. Tapi kuda dia punya panjang kaki dan susah nak dikawal. Kemudian setiap kali dia nak dekat dengan Nabi, kuda dia melari, tak nak dekat. Maka para sahabat Nabi yang nampak tu tertawa dengan keadaan tersebut. Ketawa. Patutnya kena membantulah sepatutnya. Maka Badui tadi berbuat demikian berkali-kali nak dekat dengan Nabi, tapi kuda dia melari. Tak dapat kawal lah, susah. Kemudian ia menjatuhkan kepalanya kat bawah. Agaknya dia nak dekat dengan Nabi. Pasal unta nak lari, nak jauh kan, dia nak dekat. Lalu dia terbunuh, mati disebabkan perbuatan demikian, atau terjatuh mungkin. Maka ada yang berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bahawa orang Arab Badui itu telah dijatuhkan oleh untanya dan sudah binasa, maknanya meninggal. Maka apa jawab Nabi SAW? Na'am wa afwahukum mal'ai min damih. Betul lah, memang dia meninggal, tapi mulutmu penuh dengan darahnya. Ya, mulutmu penuh dengan darahnya. Ini kita nak ingatkan kadang-kadang, kita banyak sangat ketawakan orang, tapi kita tak membantu. Lagi sekarang banyak handphone, ambil aja orang jatuh ke orang apa, kita ambil handphone. Kita rakam semua, budak kena pukul apa semua kita rakam. Tapi kita tak berusaha untuk nak membantu dia. Kenapa sibuk nak merakam, nak ketawa. Rasa macam funny perbuatan tersebut. Sepatutnya bantulah. Pegangkan ke kenderaan dia ni, kuda dia ke apa, bantu dia supaya dia dapat mendekat dengan Nabi SAW. Tapi tidak berlaku kerana terlalu banyak sangat bergurau. Okay. Kemudian disebutkan lagi di sini, adapun bergurau itu membawa kepada hilang kehormatan. Kehormatan diri. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa bergurau nescaya ia menjadi ringan. Maknanya kurang dihargai orang disebabkan bergurau itu. Ini bergurau keterlaluan. Kadang orang akan memandang sepi je pada dia. Pasal apa? Tak ada value dia punya cakap. Pasal tak tahu betul ke tidak dia buat ni. Pasal hati-hati para hadirin dan hadirat sekalian, muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kita lihat lagi. Umar bin Abdul Aziz berkata, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah dari bergurau. Kerana mewarisi sakit hati dan menghala kepada kekejian. Berbicaralah mengenai Al-Quran dan duduk-duduklah memperkatakan Al-Quran. Nak katakan Al-Quran ke, nak kata hadis ke, sejarah Nabi ke, silakan. Kalau ia berat padamu, maka perkataan yang baik dari perkataan orang-orang yang terkemuka. Maknanya kalaulah kita tak boleh cakap tentang Quran, mungkin kita bukan ahlinya, kita tak tahu. Paling tidak, cakaplah dengan perkataan yang baik dari perkataan orang-orang yang terkemuka. Apa yang kita tahulah, perkataan baik, quote yang baik-baik. Mereka-mereka yang berwibawa misalnya, apa cara nasihat dia dan sebagainya, kita boleh bincang sama-sama. Umar radhiyallahu anhu berkata lagi, tahukah kamu mengapa dinamakan senda gurau? Dengan kata-kata senda gurau tu maksud dia alih. Mereka itu menjawab tidak. Senda gurau tu maksud dia dalam perkataan al-muzahah. Muzahah tu jadi maksud dia alih. So Saidina Umar tanya, tahu tak kenapa dia dinamakan senda gurau? Senda gurau. So maka mereka cakap tak tahu. Maka Saidina Umar menjawab, kerana senda gurau tu mengalihkan orang yang bergurau dari kebenaran. Pasal dia balik kepada asal tadi. Kalau nak gurau, biar yang betul, yang benar. Kalau tak betul, jangan. Kalau kita alihkan dia kepada kebenaran, daripada hak dia, kebenaran, kita alihkan dia, kita cerita lain, kita reka dan sebagainya supaya orang boleh ketawa, maka kita sudah melakukan dosa. Itu yang Nabi tidak sukalah. Jadi di sini ada yang mengatakan bahawa tiap sesuatu itu mempunyai bibit dan bibit permusuhan ialah senda gurau. Banyak orang yang kadang senda gurau ni membuatkan keluar grup lah, tidak sukalah satu sama lain tengok, menyampah dan sebagainya. Pasal apa? Kurang terlalu sangat. Berpatutan lah. Pasal orang awak attack, dia dah tak boleh tahan, dia fed up lah. Awak attack dia lagi, gurau lagi. Lepas tu dengan kawan awak ketawa pasal C. Ada A, B, C. A dengan B bergurau, attack C dah tak boleh tahan, caw lah dia. C kan lagi pun dah C, caw terus. A, B ni bergurau, bercakap-cakap, ketawa-ketawa. Apa yang cakap pun kadang-kadang tak tahu kan. Jadi kalau ada 3 orang pun kita nak kena minta izin, nak berbual, nak berbisik-bisik. Kan begitu. Tu adab Nabi ajar. Kita pernah lah juga kena macam itu kan. Orang ketawa-ketawa dengan kita. Apa we feel kan kadang-kadang Jadi jangan begitu, tak baik.
Itulah kesannya. Jangan buat orang sebagaimana kita tak suka orang buat kita. Kita jangan buat. Biar orang kutuk apa ke cerita ketawa pasal kita pendek ke apalah kau pakai gini. Kau orang cakap gitu, tapi kita jangan cakap orang. Kemudian disebutkan lagi sini, ada pula yang mengatakan bergurau itu menghilangkan fikiran dan memutuskan hubungan dengan teman-teman. Itu yang tadi saya sebut, putus hubungan. Jikalau anda berkata bahawa gurauan itu dinukilkan daripada Rasulullah dan para sahabatnya, maka bagaimana ia dilarang? Ini garis pandu. Aku menjawab, kata Umar, aku menjawab, jikalau anda sanggup menurut yang disanggupi Rasulullah SAW dan para sahabatnya, iaitu bahawa anda bergurau dan anda tidak mengatakan selain yang benar. Itu pertama. Ciri-ciri dia bergurau tapi tak berkata melainkan yang benar. Kemudian tidak menyakiti orang. Kedua, tidak menyakiti orang. Dan ketiga, tidak berlebih-lebihan dalam bergurau. Apa tadi? Pertama, kata benar. Kedua, tidak menyakiti hati orang. Kemudian tidak berlebih-lebihan dalam bergurau. Macam mana kita tak tahu dia sakit hati ke tidak? Kita balik kepada diri kita. Kalau aku kena macam kita, macam mana? Tu, dia tiga syarat dia. Dan diringkaskan bergurau itu kadang-kadang dengan sedikit sekali. Jangan banyak-banyak daripada awal pertemuan sampai habis, gurau je. Maka dengan demikian anda tidak berdosa. Tetapi termasuk kesalahan besar bahawa manusia mengambil bergurau itu menjadi pekerjaan yang selalu dikerjakan, jadi profession. Jangan. Dan ia berlebih-lebihan padanya. Kadang-kadang nampak macam dia susah kan, dia jadi stres pasal nak suruh orang ketawa. Padahal tak kelakar nak suka ketawa, itu dah jadi susah hidupnya. Jadi dia tak habis-habisan hidupnya mencari sesuatu untuk mengetawakan orang. Dan ia berlebih-lebihan padanya. Kemudian ia berkata bahawa ia berpegang kepada perbuatan Nabi SAW. Maka orang itu samalah dengan orang yang berkeliling pada siang harinya bersama-sama orang yang berkulit hitam, iaitu pada zaman Nabi lah, yang melihat kepada mereka dan kepada tarian-tarian mereka. Ini sama kes misalnya orang yang suka pergi dengar tarian, nyanyian ni semua, mengambil cerita bahawa Nabi ni pernah bawa Sayyidatina Aisyah ni, waktu Sayyidatina Aisyah kecil, tengok orang-orang Arab ni sedang main, sedang itu. Jadi dia ambil kejadian tu lah untuk dia cakap, tak apalah, boleh. Nabi pun bawa Sayyidatina Aisyah tengok-tengok tarian, pameran yang ada pada waktu ketika itu. Kita tak boleh jadikan dia sebagai satu alasan. Sama juga kita cakap Nabi ada bergurau, kita pun boleh bergurau. Kan? Nabi kasih bersyair, kita pun syair aja. Kita nak kena tengok keadaan, masa, apa yang kita cakap yang very important. Apa yang kita cakap. Jadi pada zaman Nabi, dia ada macam orang-orang berkulit hitam ni, dia nanti ada buat satu satu tarian, kan? Jadi Nabi pun bawa Sayyidatina Aisyah tengok pada hari ni. Tu orang-orang yang waktu itulah, tapi mereka tu tidak bercampur antara lelaki perempuan, tidak. Pendapat yang demikian itu salah, kata penulis. Kita menyamakan keadaan tersebut kerana waktu itu Nabi tahu bagaimana untuk mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak baik. Tapi sekarang dengan kita tengok entertainment dan sebagainya, bercampur antara lelaki dengan perempuan, lepas tu bergurau senda, bertepuk tangan antara satu sama lain. Lepas tu suka dengan benda-benda kotor dan sebagainya yang dibicarakan. Jangan. Kotor-kotor benda. Bawa keluar barang-barang yang tidak sepatutnya. Kita lihat apa yang faedahnya. Kerana kadang-kadang benda-benda very sensitif. Kita jadikan dia sebagai bahan ketawa. Hati-hati para hadirin dan hadirat sekalian. Okay. Okay. Alhamdulillah. Lepas tu di sini sebutkan pendapat yang demikian tu katanya yang kita menyamakan Nabi pun buat kan, kerana dari dosa kecil itu yang akan menjadi dosa besar. Kemudian dosa kalau kita tak jaga-jaga dan berkekalan membuatnya. Dan dari perbuatan-perbuatan yang dibolehkan, mubah, ada yang akan menjadi dosa kecil dengan berkekalan dikerjakan. Bila kerja kecil berkekalan dikerjakan, boleh jadi dosa besar. Maka tidaklah tiada digalakkan untuk kita melakukan perkara tersebut. Tapi jaga, jangan sampai begitu. Kalau majlis tu baik, kita ada
tidak percampuran, tidak terlalu sewenang-wenangnya berkelakuan. Malah dibolehkan lah. Tapi kena berhati-hati. Benar, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau bermain-main bergurau dengan kami. Lalu Rasulullah menjawab, inni wa in da'abatum la aqulu ila haqqan. Betul lah, memang Nabi itu bergurau. Sesungguhnya aku, kata Nabi, walaupun aku bersenda gurau dengan kamu, tapi aku tidak berkata selain yang benar. Ni baru masuk cerita apa yang Nabi selalu bergurau. Tengok Atta berkata bahawa seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Abbas, adakah Rasulullah bergurau? Maka Ibnu Abbas mengatakan, ada, memang. Orang tadi bertanya lagi, apakah gurauannya itu? Gurauannya macam mana? Maka Ibnu Abbas menjawab, gurauannya ialah ada satu hari itu terjadi, Nabi memberi pakaian kepada salah seorang isterinya, kain yang lapang, kalau lebar lah. Lalu beliau bersabda kepada isterinya, pakailah, pujilah Allah dan tariklah daripadanya kaki kain seperti kaki kainnya pengantin. Maknanya pengantin kan dia naik kaki pengantin dia sebutkan sini. Jadi itu gurauan Nabi kepada isterinya. Anas berkata bahawa Nabi SAW adalah yang paling banyak bergurau dengan isterinya dan diriwayatkan bahawa Nabi SAW banyak tersenyum. Gurau dengan isteri dia. Pakailah, maknanya tariklah daripada kaki kain. Kaki kain tu seperti kaki kain pengantin. Kalau orang pengantin kainnya macam mana? Dia labuh ke? Tapi kalau nak naik, nak tarik, depan pengantin tu akan tarik di depan suami dia lah, yang baru dinikahi dia. Kalau nak tarik pun tarik depan suami, tarik atas depan orang yang boleh melihatnya. Kalau di depan kan, di luar kita punya pakaian kan labuh, kan macam bag gaun kan, gaun labuh. Macam itulah kalau senda gurau dia. Kemudian Nabi tu banyak tersenyum. Dari Hasan Al-Basri mengatakan seorang wanita tua datang kepada Nabi lalu bersabda, untuk apa? Mendoakan dia masuk syurga. Padahal Nabi sebut apa? Tidak masuk syurga wanita tua. Menangis wanita tu. Maka Nabi SAW bersabda, engkau pada hari itu tidak wanita tua lagi. Betul lah. Dia nangis. Kan apa? Dia tak faham Nabi sebut wanita tua tak masuk syurga. Maknanya pada hari tersebut semua jadi muda, tak tua lagi. Kan? Itu gurauan dia. Kemudian ada lagi tak? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, berdasarkan kepada firman Allah, bahawa sesungguhnya gadis-gadis itu kami jadikan dengan kejayaan dan istimewa dan mereka kami jadikan perawan suci. Dalam surah Waqiah ayat 35 dan 36. Dah berdasarkan kepada hadis itulah, pada ayat itulah Nabi cakap yang wanita-wanita masuk syurga semua muda. Kemudian Zaid bin Asam berkata bahawa seorang wanita yang dikatakan namanya Ummu Aiman datang kepada Nabi, maka ia berkata bahawa suamiku mengundang engkau. Lalu Nabi SAW bertanya, siapakah dia? Adakah dia ada matanya putih? Wanita itu menjawab, demi Allah, tiada putih mata dia. Dia pun cakap terus, tak ada, mata dia tak putih. Kata Nabi, ada putih tak mata dia? Tak ada. Maka dia kata wanita cakap, demi Allah, tak ada putih pada matanya. Maka Nabi SAW menjawab, ada. Maka sesungguhnya ada putih pada matanya. Maka wanita itu berkata, demi Allah, tak ada. Maka Nabi sebut, tak ada seorang pun yang tidak ada putih pada matanya. Maknanya kita hitam tengah tapi putih. Kita nak gurau tu, memang betul kan? Tapi ini wanita tu betul-betul serius, tak ada putih mata dia. Dia hitam Jadi tak faham gurauan Nabi tu, tapi benar gurauannya. Kemudian Nabi pernah juga di sini disebut, Anas berkata bahawa Abu Talha mempunyai seorang anak lelaki namanya Abu Umair. Rasulullah datang kepada dia selalu gurau dengan dia. Saya berkata, hai Abu Umair, apa khabar si Nuhair? Nuhair tu nama burung dia. Dia suka main dengan burung tersebut. So ada yang mengambil pendapat ni juga, yang mengatakan kita boleh tahu burung dalam sangkar kan, macam piara burung. Tapi ingat kan, cara mereka ni dulu bagaimana dia jaga burung. Jangan sampai kita pungkung dia.
Jadi itu semua dia masuk kepada perkara tadi yang Nabi ada buat semua, kita buat. Tapi cara pelaksanaan dia kadang-kadang berbeza. Jadi Nabi bila jumpa dia tahu budak tu suka burung pipit dia. Dia cakap, dia cakap tanya, si Nuraya tu tahu buat apa? Gurau tak? Gurau. Suka dengan budak-budak, dengan wanita, dengan gurau dengan isteri dia lah. Tak wanita-wanita sembarang, isteri dia dengan budak-budak kecil suka gurau. Kemudian disebutkan sini, aku pergi, kata Aisyah, bersama Rasulullah SAW pada perang Badar. Maka beliau bersabda, marilah sehingga aku mendahului engkau. Jadi Nabi nak musabakah dengan dia, nak lari untuk lomba lari. Nak lari. So mereka tu mendahului antara satu sama lain. Lalu aku ikat baju besiku pada perutku, dan kami pun gariskan satu garis, macam nak garisan mula lah. Get set go, macam tu. Lalu kami berdiri di atas garis tu dan kami dahulu mendahului, maknanya lomba. Lalu dia mendahului aku, kan? Dan bersabda, ini tempat Zil Mazaj namanya. Yang demikian itu Nabi flashback pada zaman dulu, pernah Nabi jumpa Sayyidatina Aisyah tengah kecil pada Zil Mazaj ni. Dan waktu tu Nabi, waktu tu kata Sayyidatina Aisyah, aku masih kecil. Flashback balik, tempat ni lah dulu pernah jumpa Sayyidatina Aisyah. Kemudian dia bawa sesuatu, kemudian Nabi bilang, kasihlah sikit, kasihlah. Kemudian Sayyidatina Aisyah tak nak, terus jalan. Kemudian dia jalan, Nabi pun jalan belakang dia, tapi akhirnya dia dapat lulus. Dia macam budak kecil kat yang lulus, Nabi tak dapat jumpa dia. Kan? Kemudian Aisyah berkata, Rasulullah SAW mendahului dengan aku, maknanya suka lomba lari. Lalu aku mendahuluinya. Kadang-kadang Nabi kasih dia can, dia dapat dahulu. Tatkala aku membawa daging, ia dahulu mendahului dengan aku. Lalu ia mendahului aku dan bersabda, ini dengan yang ini. Maknanya kemarin dia dia lari-lari dengan Sayyidatina Aisyah, kemudian dia kalah. Kali ni dia menang. Itu yang Nabi bilang, kemarin kalah, ni aku menang. Macam itu. Macam gurau lah, bergurauan. Tapi yang betul. Kemudian dikatakan lagi kat sini, Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah padaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Saudah binti Zam'ah. Lalu aku membuat tepung yang dibuat dengan susu. Aku bawa makanan tersebut. Aku berkata kepada Saudah, makanlah. Dia pernah buat satu masa tu makanan, kemudian dikasih Saudah makan. Kemudian Saudah kata, aku tak suka anak ni. Dia paksa juga makanlah. Kata Saudah, dia tak suka. Kata Sayyidatina Aisyah, kalau tak makan, dia ambil tu dan tahu kat muka nanti. Lumurkan kat muka. Maka Saudah kata, tak nak, sikit pun tak nak. Maka lalu dia ambil sedikit tu, dia nak taruh kat muka. Dia ambil daripada piring tersebut, dia nak anu kat muka, nak lumurkan kat muka Saudah. Maka Nabi alihkan sikit Saudah. Jadi bila masa Sayyidatina Aisyah nak bergurau dengan Saudah ni, tak kenalah kat muka dia. Akhirnya terkena kat muka Sayyidatina Aisyah. Itu cara gurauan mereka, sesama mereka. Jadi dia bilang, akhirnya aku sapu ke mukaku dengan benda tersebut, dan membuat Rasulullah pun tertawa gelagak seperti itu. Maka diriwayatkan juga daripada Dahlak bin Sufyan Al-Kalabi, ada seseorang yang pendek dan buruk bentuknya. Pada ketika itulah ketika dia diangkat menjadi Nabi angkat dia sebagai kepala pada kaumnya yang sudah memeluk agama Islam. Lalu ia berkata, sesungguhnya padaku ada dua orang wanita yang lebih cantik dari Al-Humairah. Dia dah peluk Islam depan Nabi, Nabi lantik dia sebagai ketua. Dia bilang, dia ada dua perempuan yang lebih cantik daripada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah dekat situ, dengar perbualan mereka. Sedangkan yang kepala ni, ketua ni yang Nabi lantik tu, adalah orang yang sikit tak berapa handsome lah katanya. Kemudian boleh offer Nabi, nak tak aku berikan adalah satu wanita yang cantik ni, dia lebih cantik daripada daripada Sayyidatina Aisyah. Maka Sayyidatina Aisyah kata gurauan, dia bilang adakah wanita itu yang lebih cantik ataupun kau? Kata Sayyidatina Aisyah, wanita tu lebih cantik kan kau lebih cantik? Bila kena kat gigi dia kan, dia cakap ke, maka orang itu pun jawab, aku dah lebih cantik daripada dan yang lebih mulia daripada wanita tu. Maka ketawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan Aisyah pada lelaki tadi. Kerana lelaki tersebut ternyata tak handsome lah, tak tinggi, dan sikit tak handsome lah rupa dia.
Maknanya Sayyidatina Aisyah jawab balik. Maknanya dia ingat dia tu lebih cantik lah, handsome. Jadi dia buat perbandingan. Kalau misalnya dia kata wanita tu dia lebih cantik daripada wanita tersebut, bermakna boleh tahulah standardnya wanita yang nak dia recommendkan kepada Nabi. Ternyata itulah gurauan Sayyidatina Aisyah dengan Nabi dengan mereka-mereka yang datang. Kemudian diriwayatkan lagi daripada Abi Salmah bahawa Nabi mengeluarkan lidahnya dari mulutnya untuk Hasan bin Ali. Dia keluarkan lidahnya. Anak cucu dia tengok suka, gembira dengan tengok lidah Nabi. Amat gembira. Lalu Uyainah yang ada kat situ berkata kepada Nabi, kiranya aku mempunyai seorang anak-anak lelaki yang sudah kahwin dan dia mengeluarkan mukanya dan aku sekali-kali tidak akan memeluknya. Maknanya ada sahabat-sahabat Nabi yang very keras, tak ada pernah peluk anak-anak dan sebagainya. Maka Nabi bilang, inna man la yarhamu la yurham. Siapa yang tidak mencintai, nescaya dia tidak akan dicintai. Cintai anak-anak kecil. Kadang-kadang anak-anak kawan-kawan kita, kawan kita punya anak-anak semua kan macam anak-anak kita juga, saudara-saudara, anak-anak saudara semua sama. Jangan pilih-pilih kasih. Kerana itu semua adalah bangsa yang akan generasi yang akan menggantikan kita, yang akan mendoakan kita, yang suka tengok kita sama-sama, approach kita kalau kita tu baik dengan mereka. Jangan suka sikit-sikit anak gaduh satu sama lain kita pun marah budak tu. Budak tetap budak umur. So kita tengok muamalah Nabi dengan para anak-anak kecil dan sebagainya, sayang tu. Kita pun begitu kena ikut. Budak kadang bergaduh dengan anak kita, kita attack dia, termarah dia, datang dia jadi macam mak tiri Kak Nah. Dan mak tiri marah pula. Tak semua mak tiri pun begitu. Tapi dipaparkan selalu macam gitu. Selalu macam sekarang macam mak tiri. Orang sebut lah. Tapi tak semua. Ada juga yang baik. Lebih baik daripada mak betul. Banyak begitu. Lebih baik daripada bapak betul pun ada. Jadi baiknya hati tu yang important. Betul tak jadi di sini lagi disebutkan lagi kat sini bahawa kebanyakan hal berbaik-baik ini dinukilkan bersama kaum wanita dan anak-anak yang kita sebut ni. Nabi sebut ni suka bergurau sendiri dengan orang wanita dan anak-anak. Kenapa? Yang demikian itu merupakan ubat daripada Nabi SAW kerana kelemahan hati mereka. Anak-anak wanita ni dia suka begitu. Dia tak boleh kasar. Tanpa kecenderungan kepada bersenda gurau. Bukan Nabi nak ke arah bersenda gurau, tapi kerana hati mereka tu lembut, jadi Nabi suka. Mereka suka muamalah saya begitu, tak suka secara keras. Sebenarnya Nabi selalu beritahu nak didik wanita tu pertengahan lah. Jangan keras sangat, jangan terus tak didik. Lama-lama dia terus-terusan jadi macam gitu. Jadi kita pertengahan, apa pun pertengahan. Dan disebutkan lagi di sini, ini lagi satu senda gurau Nabi dengan para sahabat. Pada suatu hari Nabi SAW bersabda kepada Syuhaib dan ia sakit mata. Dan ia memakan tamar, dia makan kurma lah, tamar. Kemudian Nabi bilang, adakah engkau memakan tamar sedang engkau sakit mata? Dia sakit mata, dia makan tamar, betul tak? Dia punya sentence betul. Adakah engkau makan tamar sedang engkau sakit mata? Lalu Syuhaib menjawab, sesungguhnya aku memakannya dengan yang sebelah lagi. Maknanya mati lagi satu, tak sakit. Macam tu. Lalu Syuhaib menjawab, aku makan dengan sebelah lagi. Maka Rasulullah SAW tersenyum mendengar gurauan daripada sahabat ni. Sedangkan perawi hadis ni mengatakan, sehingga aku melihat gigi rahamnya. Dia bukan senyum-senyum biasa, tersenyum sampai nampak gigi. Dia bilang, mata satu, lagi satu mata ada. Padahal yang makan apa? Mulut, bukan mata. Mata dah nampak boleh makan. Gurau. Tapi betul tak hakikatnya? Betul. Sakit mata, makan kurma pula. Jadi begitu. Kemudian disebutkan lagi bahawa Khawat bin Jubair Al-Ansari duduk bersama wanita Bani suku Ka'ab di jalan Mekah. Lalu dilihat oleh Nabi SAW seraya menegur, hai Abu Abdillah, ada apa engkau bersama wanita? Engkau duduk dengan wanita-wanita yang ramai ni semua buat apa? Jadi Khawat ni dipanggil dengan nama Abu Abdillah. Dia pun menjawab, mereka memintakan tali untaku yang suka lari. So dia tolong pintalkan unta dia suka lari. Jadi wanita-wanita ni tolong pintalkan ikat supaya unta dia tak lari. Jadi dia tolonglah si
Abu Abdullah ni. Kemudian Hawat berkata, maka Rasulullah SAW terus pergi untuk keperluan. Pergi. Lepas tu Nabi dah sebut itu, Nabi pun pergi. Kemudian beliau kembali lagi bercakap lagi, hai Abu Abdullah, apakah untuk itu tidak meninggalkan laginya kemudian? Maknanya dah ikat betul-betul, lagi-lagi ke tak? Okay. Jadi kemudian Hawat ni jadi malu, terdiam dan juga malu. Dan sesudah itu Nabi banyak kali jumpa dia dan Nabi akan tanya benda yang sama. Maka dia pun malu jadi. Kan pasal banyak hari lagi dia nampak Nabi dekat cerita dia selanjutnya, Nabi melihat dia dekat masjid tengah solat. Kemudian dia nampak Nabi duduk sebelah dia, kemudian Nabi tunggu. Dan dia tahu Nabi tunggu, dia lambat-lambatkan sembahyangnya. So Nabi cakap apa? Nabi pun cakap, cepatkan solat ni, aku sedang menunggu. Dia kata Nabi sebut ni. Nabi sebut ni, janganlah engkau panjangkan. Jangan panjang-panjangkan lagi, dia tengah tunggu ni. Sesungguhnya aku menunggu engkau. Jadi dia tak nak Nabi cakap gitu lagi, dia segan, dia malu, dia nak panjang-panjangkan solatnya. Hawat menerangkan lebih lanjut, lalu aku diam dan aku merasa malu. Dan Rasulullah pun bangun berdiri dan aku sesudah itu melarikan diri darinya cepat-cepat lagi. Sehingga pada suatu hari dia mengikuti aku dan dia mengendai keldai. Dan kedua kakinya diletakkan di satu pihak. Maka beliau bersabda, hai Abdullah, tengah hol macam tu. Hai Abu Abdullah, apakah unta itu tidak meninggalkan larinya kemudian? Unta tu memang akan lari, kan? Adakah bila Nabi asyik sebut dah pintalkan tali tu, dia tak lari-lari ke? Adakah dia akan meninggalkan larinya? Tu bahasa mendalam kan. Maka kata Abu Abdullah, demi Tuhan yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, unta itu tidak lari semenjak aku memeluk agama Islam. Sejak dia meluk agama Islam, unta tak lari. Lalu Nabi mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai Allah, Tuhanku, tunjukilah Abu Abdullah. Nampak tu. Gurau-gurau dapat satu doa. Yang diriwayatkan peristiwa ini meneruskan riwayatnya, maka baguslah Islamnya Khawat tadi. Nabasa dapat doa daripada Nabi kan, dan dia ditunjukkan oleh Allah dengan hidayahnya. Nabi gurau, setiap kali jumpa dia teringat perbuatan Hawat ni dengan wanita-wanita tadi lain, tengah tolong pintalkan unta dia yang suka lari. Jadi dia cakap, lagi-lagi ke unta tu? Dia malulah selalu bila Nabi asyik sebut macam itu kan. Sedangkan dengan perbuatan tersebut, maka unta dia jadi tak lari pula setelah dia masuk Islam. Sungguh amazing, betul tak? Gurau-gurau menjadi kenyataan. Pada Nabi tak apalah, dia rasa dia akan keluarkan segala percakapan yang baik. Kemudian adalah Nu'aim Al-Ansari, seorang laki-laki yang suka bergurau. Dia minum khamar di Madinah. Ini cerita lagi satu last cerita dia. Seorang lelaki ni suka bergurau, Nu'aim Al-Ansari. Dia suka minum khamar, suka minum arak dekat Madinah. Lalu dia bawa kepada Nabi, maka dipukul oleh Nabi SAW dengan sandalnya. Nabi selalu bawa dia, Nabi pukul dengan sandal. Pasal apa? Dia memang Islam dah, cuma tak boleh tinggalkan minum arak ni. Nabi bila jumpa dia, Nabi pukul dengan sandal yang kasut dengan selipar dia lah. Dan beliau menyuruh para sahabat pun buat begitu, pukul dia dengan tu. Cukuplah, mana rasa memang marah betul dengan perbuatan dia, tapi tetap sayang dia lah. Lalu mereka memukul dengan sandal. Sewaktu telah banyak demikian, maknanya dah ramai orang pukul-pukul. Maka seorang di antara sahabat itu berkata kepada Nu'aim, kiranya engkau dikutuk oleh Allah. Nabi tak suka tau cakap seperti itu. Lalu Nabi SAW bersabda kepada sahabat tersebut, jangan engkau berbuat demikian kerana ia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia cinta Allah dan Rasul, jangan cakap kutukan. Pasal kena banyak doakan, bukan makin hamun dan kutukan je, tahu. Adalah Nu'aim tersebut apabila dia masuk ke kota Madinah dengan mudah perjalanan dan sekejap mata ia membeli apa-apa darinya. Maknanya satu hari tu Nu'aim masuk ke dalam pasar beli sesuatu, kemudian dibawa kepada Nabi dan dia berkata, wahai Rasulullah, ini aku belikan untukmu dan aku hadiahkan kepadamu. Apabila orang yang punya barang tadi datang minta duit lah daripada Nu'aim ni, tujuan Nu'aim ada dengan Nabi, maka Nu'aim pun datang kepada Nabi. Saya berkata, wahai Rasulullah, berilah kepada orang tu, bayarkan harga barang tu. Kata Nabi SAW, apakah engkau tidak menghadiahkan barang itu kepada kami? Kau kan dah hadiahkan kepada kita.
Macam mana pula kita pula yang kena bayar? Kata Nuaim, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mempunyai uang untuk bayar. Dia sebenarnya tak ada uang nak bayar. Tapi dia ingin Nabi makan barang tu. Dia suka tapi tak ada duit. Maka lalu Nabi pun ketawa dan menyuruh sahabat membayar harga barang tu. Dia maknanya macam kita beli tapi you lah bayar. Betul kan, kadang kita gurau macam tu lah. Ya boleh kita beli tapi you yang bayar. Tapi Nabi ni, sahabat tu memang dia ada rasa betul nak kasih pada Nabi tapi dia tak punya. Maka dia beli aja barang tu, padahal orang yang punya barang tu tuntut lah nak bayar. Kemudian dia suruh Nabi yang bayar. Nampak tak? Nabi pun sampai ketawa. Kemudian inilah kata-kata yang baik lah. Yang diperbolehkan seperti itu secara sedikit, bukan berlebihan. Kerana tak ada pun dalam sejarah hidup Nabi bergurau aja 24 jam. Ini sikit-sikit diselipkan dalam kehidupan. Jangan terlalu keras sangat sampai orang pun tak suka. Membiasakan kata-kata demikian adalah senda gurau yang tercela dan sebab bagi tertawa yang mematikan hati. Kalau banyak ketawa akan mematikan hati. Jangan jadikan dia terus-terusan bersenda gurau. Jadi apa yang dibolehkan tadi kita akan sebutkan. Ada 3 perkara yang dibolehkan untuk kita bersenda gurau. Pertama, hendaklah anda bersenda gurau dengan perkataan yang betul, kemudian tidak menyakiti hati orang dan juga tidak berlebihan dalam bergurau. Jangan jadikan dia sepanjang waktu kita bergurau dan kita tidak nampak keseriuskan kitanya. Serius tak serius, tak fokus tak serius. Kemudian nanti bila ditanya, Toy kan dah cakap, enggak ke dia cakap? Tak tahulah. Itu kan, pasal itu kita tak fokus dan kita tak serius. Jangan begitu, ada masa perlu serius, ada masa perlu fokus, ada masa boleh bergurau, tapi jangan jadikan dia sebagai trademark kita. Orang bila nampak kita, ini memang suka bergurau punya orang. Udahlah, tinggalkan lah. Jangan begitu kan. Nanti bila bersalam garuk-garuk gitu. Kadang-kadang ada setengah orang tak suka. Maknanya salam-salam betul lah. Nak dapatkan keberkatan salam tu. Kan? Jadi jangan berlebihan. Jangan cakap sampai berlebihan, bergurau sampai cakap kotor-kotor semua. Baru-baru kita ada bincang lah tentang percakapan kotor ni semua kan. Nabi tu dia nak sebut satu benda macam benda dalam badan seorang tu kan. Dia nak sebut benda very sensitive punya part. Dia jaga betul-betul. Dia alas nak cakap. Kemudian dia berikan isteri dia. Kalau orang perempuan dia berikan isteri dia untuk menegangkannya. Tak adalah sampai luar dalam disebutkan memperguraukan dengan anggota-anggota seks yang ada. Kita kena jaga-jaga dari segi kita bercakap pada kita membincangkan sampai orang boleh membayangkan benda-benda yang tak sepatutnya. Boleh sedia hadirin dan hadirat sekalian yang dikasihi oleh Allah SWT. Kita rasa kita dah habis sampai sekarang ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini memberi manfaat. Tak apa kalau panjang duration hari ini. Imam Ghazali kalau dia kupas sesuatu memang panjang boleh pause untuk lihat nanti akan datang separuh-separuh apa yang kita bincangkan pada hari ini. Tapi cukup menarik kan cerita yang Nabi bergurau dengan para sahabat yang diterangkan oleh para sahabat, cara bagaimana berlaku pertengahan, tidak berlebihan. Itu yang kita perlu hati-hati bila kita kadang-kadang kita bersama-sama dengan kawan kerabat kita bergurau-gurau pasal anak orang, muka dia dan sebagainya. Kadang kita bilang kenapa pula dia putih korang dua-dua ni gelap. Kita nak sampai ke tahap tu nak kena hati-hati bila nak bergurau begitu. Nanti kadang-kadang orang bilang apa kau ingat ni bukan anak aku ke siapa ke. Nanti terus majlis kita tak datang lagi. Majlis kita pada awalnya nak berukhuwah kan. Bolehlah selitkan sedikit sebanyaklah bergurau tapi bukan sebanyak-banyaknya bergurau. Begitu. Begitu juga dalam majlis ilmu kita, bukan semua bergurau, bukan semua bernyanyi. Kita kena hati-hati begitu bukan semua nak menyanyi. Okey, jadi kita berhenti sampai sini dulu insya-Allah. Kita akan sambung pada masa yang akan datang insya-Allah Mudah-mudahan Allah berkati kita. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan yang sudah diberikan kepada Masjid Darul Makmur selama ini. Sokongan moral support, finance, financial support, memberi selalu bantuan
kepada Masjid Darul Makmur dalam aktiviti, sokong aktivitinya. Sama-samalah kita membantu satu sama lain. Saya ucapkan terima kasih kerana banyak mengikuti acara-acara yang dilaksanakan oleh Masjid Darul Makmur. Alhamdulillah, insyaAllah kita mudah-mudahan dapat berjumpa lagi. Kita baca istighfar, mengenai apa yang kita bincangkan pada hari ini. Jika terkena mana-mana pihak, minta Allah SWT ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan minta Allah juga meleraikan kesulitan dalam hati mereka tu semua untuk menerima segala yang baik itu baik. Yang sesempurna itu datang daripada Allah SWT. Kelemahan dan kekurangan datang daripada kedaifan kita, terutama saya sendiri. Kita minta kepada Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.